Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kami akan membuat artikel review dengan tajuk Menelusuri Pendemokrasian di Malaysia, Impak Terhadap Integrasi Nasional. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Amsyar, Muhammad Zulfikar, Fauzan Zikri, Duratul Wahidah dan saya sendiri, Nora Sikin Osin. Mukadimah artikel ini menyatakan bahawa asal-usul sistem pemerintah Malaysia adalah melalui rundingan hingga mencapai kemerdekaan. Cabaran kini dalam sistem demokrasi Malaysia di mana pengaruh demokrasi barat yang terlalu mengangkat hak asasi manusia ke tahap yang sangat tinggi. Jadi, tujuan kajian ini dibuat adalah untuk melihat sejauh manakah perjuangan atas nama pendemokrasian memberi impak kepada keharmonian dan integrasi nasional masyarakat Malaysia. Metodologi kajian menggunakan kaedah kualitatif. Kualitatif merupakan data berbentuk penulisan atau penerangan yang dibuat secara bersemerka, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dua kaedah kualitatif yang digunakan adalah dari sumber perpustakaan dan temu bual. Sumber kajian perpustakaan yang terlibat terdiri daripada buku, jurnal, data sekunder, dokumen kerajaan dan laporan kes yang berkaitan. Manakala temu bual orang-orang tertentu seramai 7 orang yang terdiri daripada penggubal dasar, agensi pelaksana, ahli akademik dan masyarakat sivil. Hasil temu bual dianalisa mengikut terma dan objektif kajian. Seterusnya, latar belakang kajian. Latar belakang prinsip sebuah sistem politik negara yang terdiri daripada hak untuk berpolitik, hak kesamaan, pilihan raya yang adil dan pematuhan undang-undang. Ia juga dilihat sebagai adaptasi modal demokrasi dalam sistem pemerintahan secara beransur-ansur sehingga membentuk sebuah negara demokrasi. Justru, model demokrasi yang dibawa oleh negara barat dan Eropah rata-rata memberi gambaran yang positif terhadap kemakmuran ekonomi dan sosial. Bagi negara Asia pula, demokrasi mempunyai nilai-nilai dan cirinya tersendiri yang tidak jelas seperti demokrasi liberal barat. Kewujudan perkara sensitif dalam perlembagaan persekutuan yang bersifat afirmatif seperti Hak Istimewa Melayu Perkara 153, Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, Perkara 152, Islam sebagai agama rasmi persekutuan, Perkara 3 dan Kedaulatan Raja-Raja Melayu Perkara 181. Selain itu, hak-hak bukan turut dijamin melalui hak kebebasan dan hak kewarganegaraan yang termaktub dalam perlembagaan tersebut. Walaupun begitu, peruntukan seperti ini sering menerima interpretasi negatif dilihat bercanggah dengan konsep kesamaan jika dilihat dari sudut demokrasi liberal. Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan sebagainya, etnik minoriti. Dalam sebuah negara yang berkomposisi masyarakat plural, integrasi nasional merupakan jabatan yang sangat saintifikan mewujudkan kestabilan politik. Hal ini memberi jaminan kepada dasar dan program pembangunan dan dicapaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amsyar bin Zikri. Seterusnya saya akan sambung untuk bahagian yang kedua bagi latar belakang pendemokrasian di Malaysia. Jadi, untuk memahami peristiwa atau insiden perkauman yang berlaku sebelum ini, kita haruslah melihat hubung kait kajian dan integrasi nasional kerana kita tahu bahawa integrasi nasional di Malaysia telah melalui banyak fasa semenjak kemerdekaan.
Walau bagaimanapun, pada tahun 13 Mei 1969 merupakan terjadi terbesar konflik etnik dalam sejarah Malaysia. Namun, ia hanyalah rentetan konflik etnik yang pernah berlaku sebelum ini, seperti pada tahun 1959 di Pulau Pangkor, 1964 di Bukit Matajam dan 1965 di Singapura. Malah, selepas 1969 di Kuala Lumpur, kerusuhan masih berlaku tanpa henti. Selain itu, turut juga muncul protes dari kaum tertentu atas kebimbangan mereka dengan masalah sosial dan ekonomi, seperti protes di Tokong Tian Hau pada tahun 1987 oleh kaum Cina tentang isu bahasa dan pendidikan Cina. Demonstrasi Barisan Bertindak Hak Asasi Hindu atau dikenali sebagai Hindraf 2007 oleh kaum India, dan akhir sekali ialah perarakan baju merah di Petaling Street oleh kaum Melayu pada tahun 2015. Jadi ini menunjukkan kemampuan masyarakat negara ini untuk memahami dan bertoleransi masih lagi dikaitkan dengan sentimen perkauman dan gagal ditangani dengan baik. Seterusnya, terdapat 3 faktor utama yang secara asasnya menyumbang kepada konflik etnik. Yang pertama ialah batasan sosial yang wujud dari perbezaan nilai dan identiti sesebuah etnik atau kaum. Perbezaan seperti bahasa, budaya, agama adalah perkara yang sering mengundang konflik jika tidak ditangani dengan baik. Maka, ciri-ciri masyarakat plural itu sendiri telah menjadikan usaha integrasi nasional semakin kompleks. Yang kedua ialah ketidakseimbangan sosio-ekonomi. Hal ini merupakan faktor klasik yang wujud di semua konflik etnik. Penguasaan atau dominasi ekonomi oleh etnik tertentu sehingga membuka jurang sosio-ekonomi yang besar antara etnik sering membawa kepada prejudis kepada etnik yang lebih tinggi taraf hidupnya. Yang terakhir ialah sosialisasi politik. Dalam konteks Malaysia, sosialisasi politik di negara ini diwarnai dengan ciri-ciri etnopolitik atau politik berasaskan etnik. Etnopolitik telah lama wujud sebelum merdeka lagi, terutamanya sekali dalam perjuangan menuntut kemerdekaan. Dalam penubuhan UMNO, MCA, MIC dan DPA atau parti yang mewakili kaum jelas menunjukkan ia salah satu mekanisme yang sering digunakan dalam sosialisasi politik. Selain itu, sosialisasi politik juga sering dikaitkan dengan hegemoni politik dalam persaingan politik domestik. Hal ini kerana terdapat etnik minoriti yang merasa dipinggirkan dari pembangunan dan nasib mereka diperjuangkan oleh politik dari etnik yang sama. Justru, penerapan nilai-nilai demokrasi yang bersifat liberal telah memberi ruang untuk mereka menyuarakan pandangan sehingga mencetuskan ketegangan. Sekian daripada saya. Bagi demokrasi dan integrasi nasional, terdapat penganduran kawalan. ISA dimasukkan untuk demokrasi Malaysia dan diganti dengan SOSMA. Media digunakan untuk menjejaskan keselamatan nasional. Lembaran baru demokrasi disebarkan melalui media alternatif dan banyak perkara sentimen kerap dilaporkan selepas ISA dimasukkan, seperti isu-isu perkauman, isu agama, institusi raja, pentadbiran keadilan, Sabah Sarawak keluar daripada Malaysia dan lain-lain. Menurut statistik Kertas Siasatan berkaitan kes hasutan, 3 kes utama yang boleh membawa kepada konflik kerap dilaporkan iaitu institusi raja, perkauman dan agama yang mewakili 43% kes keseluruhan. Bagi kes-kes lain, ia kebanyakan berpunca dari kes-kes terpencil seperti kemalangan, penipuan, hutang dan lain-lain lagi. Kebebasan bersuara yang dipertikaikan mempertikaian hak istimewa dan perkara sensitif telah mencetus konflik etnik yang tiada kesudahan. Hal ini menaikkan kemarahan kaum dan tercetusnya rusuhan kaum. Dasar budaya kebangsaan diwujudkan dan mempamerkan inklusiveness dengan mengangkat semua budaya kaum lain di negara ini. Hak asasi manusia dipertikaikan oleh NGO bukan kerajaan, dan lanskap pilihan raya berubah apabila parti-parti pembangkang mula bergabung. Ikatan sentriksisme menjadi mekanisme mobilisasi mengikut kaum oleh parti NGO.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk bahagian seterusnya saya akan menceritakan tentang asimilasi lunak mencapai integrasi nasional. Di Malaysia berlaku banyak konflik yang berlaku di antara masyarakat plural dalam segenap aspek. Jadi kebanyakan kajian telah dilakukan dan akhirnya antara kajian yang berjaya ialah model integrasi nasional Asia dan Eropah menunjukkan salah satu usaha bagi mencapai integrasi nasional ialah melalui asimilasi. Asimilasi merupakan satu proses yang bertentangan dengan integrasi dalam mewujudkan perpaduan masyarakat di negara ini. Hal ini kerana ianya dikhawatiri oleh kebanyakan masyarakat kerana ianya akan menghilangkan sesuatu identiti sesuatu etnik. Oleh itu, di Malaysia tidak perlu melakukan asimilasi paksaan seperti yang berlaku di Thailand dan Indonesia. Ianya boleh dilakukan dengan mengambil beberapa aspek-aspek tertentu. Selain itu, asimilasi lunak harus dilakukan bagi tujuan kejayaan integrasi nasional sekaligus membawa kepada perpaduan negara. Namun, ianya harus dilakukan kepada beberapa elemen tertentu sahaja. Sebagai contoh, pendidikan dan bahasa. Sejarah pendidikan Malaysia yang terdiri dari dua sistem iaitu kebangsaan dan vernakular telah memisahkan masyarakat dari sudut pergaulan dan pemikiran. Oleh itu, peluang untuk memahami antara satu sama lain telah dilepaskan di peringkat awal kehidupan bermasyarakat setiap etnik. Menurut Easterly, pendidikan sangat penting bagi memahami antara satu sama lain, bukan sahaja memberikan pengetahuan, namun ia malah membantu dalam proses pembincangan mengenai kontrak sosial yang terbina dalam masyarakat. Di samping itu, bahasa memainkan peranan yang penting dalam integrasi kaum. Hal ini kerana penyeragaman bahasa amat signifikan sebagai mekanisme integrasi nasional. Seperti yang ditunjukkan di dalam artikel, seramai 76.2% bersetuju bahawa bahasa Melayu dapat merapatkan hubungan antara kaum. Setiap pelajar dari etnik yang berbeza lebih selesa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan dan menjadikan hubungan antara kaum menjadi lebih rapat. Malah, Heyman menyatakan bahawa bahasa menjadi asas dalam mencari persamaan dari perbezaan dalam masyarakat yang berbilang etnik. Hal ini kerana kekurangan atau ketiadaan identiti yang sama akan memberikan peluang kepada ahli politik untuk mengeksploitasikan perbezaan tersebut sekaligus mencetuskan konflik. Akhir sekali, bagi mencapai demokrasi yang lebih mampan untuk negara tanpa menjejaskan integrasi nasional ialah melalui asimilasi. Proses ini telah ditinggalkan oleh dasar dan struktur kenegaraan baik dari masyarakat sivil maupun elit politik setiap etnik. Ketidakpercayaan antara satu sama lain menyebabkan terisinya lompong-lompong integrasi yang tidak lengkap melalui pendemokrasian. Oleh itu, integrasi nasional harus dicapai melalui asimilasi secara lunak bagi mewujudkan kepercayaan yang kuat walaupun ia terkesan dengan pendemokrasian. Justru, asimilasi yang berlaku mampu memberikan perkembangan demokrasi yang lebih sihat adalah sumber kepercayaan yang kuat hasil daripada asimilasi generasi awal yang menghapuskan elemen sentrikisme sebagai warga negara. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahawa pendemokrasian di Malaysia telah melalui fasa tertentu dan tidak berlaku secara revolusi. Cadangan kajian yang diutarakan, pendemokrasian perlu dilakukan dengan lebih berhati-hati bagi mengelakkan konflik. Selain itu, telah dinyatakan di dalam artikel tersebut bahawa faktor utama yang perlu diambil kira dalam pendemokrasian adalah keterbatasan sosial dan sosialisasi politik. Di sini, artikel tersebut menyampaikan bahawa objektif kajian telah tercapai di mana demokrasi liberal telah memberi kesan kepada integrasi nasional dan proses asimilasi mampu memberi kekuatan kepada kompromi tahap tinggi. Sekian, terima kasih.